Hi everyone. So this week we are going to finish up chapter 6 bab 6 pengatur caraan linear 2 ya. So just a quick recap untuk ulang kaji. Pada minggu lepas kita sudah belajar bagaimana kita cari rantau yang ditakrifkan oleh soalan. So kalau murid-murid tak ingat apa-apa yang saya bincang dalam langkah 1 hingga 3 ini, tolong balik kepada minggu lepas, video minggu lepas dan tengok apakah yang kita sudah bincang, dan pastikan murid-murid sudah habiskan kerja rumah itu dan faham baik-baik bagaimana kita buat langkah 1 hingga 3 ini, kerana bahagian yang kita akan buat ini adalah langkah 4 di dalam soalan ni ya. So kalau murid-murid tak boleh buat langkah 1 hingga 3, kamu tak boleh pergi ke langkah 4. Okay, pada minggu lepas kita sudah belajar soalan jenis pengatur caraan linear ini perlu kita bermula dengan tentukan pemulih ubah x, y dalam soalan itu dan bentukkan ketaksamaan. Lepas kita sudah bentuk ketaksamaan ini, kita perlu lukis garisan iaitu graf linear untuk setiap ketaksamaan. Dan selepas itu, dengan lihat ketaksamaan yang diberi atau yang kita bina, kita mesti lorek rantau yang ditakrifkan ya. So kita perlu cari rantau ini. Untuk minggu ini kita akan pergi ke langkah 4. Bagaimana kita cari optima dalam rantau yang ditakrif. Okay, kalau murid-murid tak ingat, optima ini kita sudah belajar satu cara untuk cari optimum. Optimum ini adalah maksimum ataupun minimum sesuatu graf. Dan kaedah yang kita belajar pada tahun ini dulu ialah untuk mengguna pembezaan untuk cari minimum dan maksimum dia. So pembezaan itu boleh digunakan untuk semua jenis fungsi yang kita tahu. Tetapi pengatur caraan linear ini digunakan apabila kita ada fungsi linear ya. So pembezaan ialah satu cara yang ada lebih guna daripada pengatur caraan linear, tetapi pengatur caraan linear adalah kaedah yang lebih senang untuk dibuat untuk situasi yang spesifik ini, iaitu bila kita ada fungsi linear saja, pengatur caraan linear ini lebih senang untuk dibuat. Okay. Mungkinlah bukan begitu senang untuk dibuat oleh murid-murid kerana murid-murid perlulah lukis graf dan ambil banyak masa. Tetapi bila kita letakkan ini ke dalam komputer, pengatur caraan ialah kaedah yang lebih cepat daripada suruh komputer membuat pembezaan. Okay. So ini di langkah-langkah ini. So inilah langkah 4, 5 dan 6 di dalam kaedah untuk selesaikan soalan pengatur caraan linear. Biasanya soalan akan memberikan kita sesuatu fungsi yang kita perlu cari optima, iaitu maksimum minimum. So fungsi ini dikenali sebagai fungsi objektif. Untuk fungsi objektif ini, kita juga nak lukis garisan lurus untuk dia ya. Tetapi untuk garisan lurus ini, kita tidak perlu lukis graf itu secara spesifik. Kita hanya perlu lukis graf ini yang ada cerun yang betul. So kalau kamu lihat di atas rajah yang kita beri di sini, okay, garisan yang biru ini adalah garisan untuk fungsi objektif ini. Okay, murid-murid boleh tengok saya sudah lukis, bukan saya lah, tetapi dalam rajah ini kita sudah ada beberapa garisan biru ini yang mewakili garisan untuk fungsi objektif. Ini kerana di langkah kedua kita akan guna pembaris dan sesiku untuk anjakkan garis itu merentasi rantau, iaitu saya guna
pembaris dan sesiku, iaitu pembaris yang membentuk segitiga yang kita ada dalam set geometri kita. Kalau murid-murid dah hilang sesiku itu, iaitu pembaris segitiga itu tak perlu beli yang baru. Kita boleh guna dua pembaris untuk buat anjakan ini, ya. What we want to do is kita nak gunakan satu pembaris untuk lukiskan garisan yang pertama. Selepas kita sudah lukis garisan pertama, kita akan letak pembaris kedua atau sesiku di bawah pembaris itu. Okey, macam ni. Okey, tengok video saya, ya. So di atas video saya sudah letak dua pembaris, satu di hujung pembaris pertama. Okay, so inilah garisan yang kita lukis, pembaris yang kita guna untuk lukis garisan. Inilah pembaris kedua atau sesiku. Kita letak di bawah pembaris itu, dan selepas itu kita boleh slide, pindahkan pembaris pertama itu, okay, up and down this second ruler. Okay, pindah dia ke atas untuk menjadi maksimum dan pindah dia ke bawah untuk cari minimum. So bila kita pindahkan dia, kita boleh lukislah garisan-garisan biru yang lain ini. Okay, so bila kita pindahkan garisan ini ke atas untuk cari maksimum atau pindahkan dia ke bawah untuk cari minimum, okay, bila kita tiba di terakhir rantau itu, itulah optimal point dia, iaitu inilah titik maksimum. Okay, so titik yang terakhir di mana rantau itu dan graf cerun fungsi objektif itu simpang, itulah titik maksimum. Kalau kita pindah lagi garisan biru terakhir ini ke kanan, kita tak akan di dalam rantau yang diperlu lagi. Kalau kita pergi ke kiri sedikit lagi, kita boleh tengok bahawa kita akan ada lebih daripada satu titik simpangan untuk garisan dengan rantau itu. So itulah juga bukan jawapan, ya. So titik terakhir yang garisan biru ini simpang rantau ialah titik maksimum atau minimum. So biasanya bila kita lukis rantau ini, ya, so contohnya dalam rajah yang di kanan sini, rantau itu berbentuk seperti ini. Biasanya bila kita cari jawapan, titik maksimum atau minimum biasanya di bucu rantau ini, ya. Itulah biasanya. Tak semestinya di bucu, tetapi biasanya dia di bucu. Saya tahu ini susah untuk difikiri, oleh itu saya akan buat satu contoh sekarang. Okay, untuk contoh ini saya akan bermula daripada langkah kedua kerana di soalan ini semua ketaksaman sudah diberi. So kita akan bermula daripada lukis graf, ya. Langkah kedua, lukis garisan untuk ketaksaman ini. So biasanya bila kita buat soalan-soalan ini, kita akan lukiskan graf ini pada graf paper, kertas graf. Tapi untuk contoh ini saya hanya akan buat sketch dia pada screen sekarang, ya. So mari kita lukis paksi X dan Y dulu. Okay, so untuk ketaksaman pertama, kita nak X lebih atau sama dengan kosong, iaitu this side X lebih. So, inilah garisan X sama dengan kosong, dan inilah garisan Y sama dengan kosong. Itulah ketaksaman pertama dan ketaksaman kedua. Untuk ketaksaman ketiga dan empat, biasanya saya akan
tukarkan bentuk dia untuk senang dilukis. So bila kita tukarkan bentuk dia, saya tahu saya perlu lukis garisan untuk Y sama dengan 7 tolak X per 3 dan 4 tolak 2X. So saya akan letak dia di atas graf ini. So di sini 7 per 3. So untuk graf pertama saya ada 7 per 3 dan 7. So inilah graf dia. Y sama dengan 7 tolak X per 3. Dan graf kedua ialah graf di sini 4 hingga 2, 4 tolak 2X. Okay, so inilah langkah 2, lukis garisan untuk semua ketaksamaan. Langkah 3 adalah untuk lorek rantau yang kita perlu. So di sini kita perlu tengok apakah ketaksamaan yang kita nak dan rantau mana yang kita nak. So untuk X lebih daripada 0, itu bermaksud kita nak bahagian X di kanan garisan ini. Dan kalau kita nak Y lebih daripada 0, itu bermaksud kita nak bahagian di atas garisan Y sama dengan 0. Kita ada X tambah 3Y kurang daripada 7, iaitu kita nak Y kurang daripada semua ini. Oleh itu kita nak bahagian di bawah garisan Y sama dengan 7 tolak X per 3. Dan untuk sebab yang sama, kita juga nak Y kurang daripada garisan terakhir. Oleh itu kita perlu bahagian di bawah garisan ini. So bila kita tengok anak panah yang kita lukis, bahagian yang semua anak panah itu tunjuk adalah rantau ini. Bahagian ini adalah rantau yang ditakrifkan oleh 4 ketaksamaan ini. So di sinilah adalah apa-apa yang kita buat pada minggu lepas. Okay, sekarang saya akan buat apa yang kita sedang belajar untuk hari ini, iaitu langkah 4. Saya nak lukis garisan X tambah Y ini. Okay, so kita tahu K sama dengan X tambah Y. So sekarang kita tak tahu apa itu K. So untuk ini saya boleh berilah apa-apa nombor yang saya nak sendiri. So contohnya untuk senang saya akan buat X tambah Y ialah 1 dulu, ya. So contohnya, okay, saya tak perlu pilih 1. Murid-murid boleh pilih apa-apa nombor yang kamu nak, yang senang untuk murid-murid lukis, ya. So kepentingan pilihan ini ialah pilih nombor yang senang untuk murid-murid lukis. So biasanya nombor seperti 1 atau 0 senang untuk dilukis. Okay. So bila saya lukis graf ini, saya akan lukis satu-satu macam ni. Okay. So itulah langkah 4. Lukis garisan yang berkaitan dengan fungsi objektif dia. Ya, fungsi objektif dia ialah fungsi yang kita nak cari maksimum atau minimum. Sekarang saya sudah lukis garisan untuk langkah 4. Langkah 5 adalah langkah yang kita perlu guna pembaris dan sesiku. Okay? So di dalam komputer saya tak ada sesiku yang saya boleh letak atas skrin. So itu susah sedikit. Okay, tetapi bila murid-murid buat soalan ni dalam guna kertas graf dan pembaris, okay, please, okay, tolonglah murid-murid guna pembaris dan ya. Kalau murid-murid tidak guna pembaris, okay, biasanya murid-murid akan dapat jawapan salah kalau kamu tak guna pembaris. So kita guna pembaris dan sesiku untuk pindahkan
pindahkan garisan ini ke atas. Kita nak pergi ke atas kerana sekarang kita nak cari maksimum ya. Kita pergi ke bawah kalau kita cari minimum. So saya akan pindahkan garisan yang ungu ini ke atas. Contohnya bila saya pindahkan dia, saya akan dapat graf contohnya seperti inilah. So kalau kamu lukis graf ini dengan betul, garisan ini akan selari dengan garisan pertama. Tetapi kerana saya sedang lukiskan dia di atas skrin tanpa guna pembaris, so my line is not really straight ya. Garisan ini bukan selari. Tetapi bila murid-murid buat soalan-soalan ini, murid-murid perlu guna pembaris ya. So kalau kita pindahkan garisan ini, pada akhirnya kita akan tiba di bucu rantau dia. So di sini. So titik ini akan memberi kita optimum, maksimum dia. Sekarang saya akan tukarkan slide pada slide yang baru yang saya ada gambar yang lebih senang untuk dilihat kerana itu bukan gambar yang dilukis oleh saya. So kita ada contoh di jawapan yang di sini. So kita boleh tengok rantau yang di warna hijau ini adalah rantau yang ditakrif oleh 4 ketaksamaan ini, dan sekarang garisan merah ini adalah untuk fungsi objektif, dan dia telah pindahkan garisan dia 2 kali ya. Dan dia sudah dapati bahawa titik 1, 2 ini adalah titik maksimum. So selepas kita sudah cari titik maksimum, bagaimana saya dapat jawapan K? So kita selepas dapat titik maksimum, kita masukkanlah dia ke dalam fungsi objektif. So kita tahu K sama dengan X tambah Y. Oleh itu maksimum dia ialah 1 tambah 2 daripada titik maksimum ini. 1, 2 ialah titik ini. Oleh itu saya gantilah nilai 1 dan 2 ke dalam X dan Y. So nilai maksimum K ialah 3. 3 lah ialah jawapan terakhir ini. Okay, I know this question is a bit long. Soalan ni sangat panjang kerana kamu perlu lukis banyak graf dan perlu warnakan rantau dan cari titik maksimum ini. Tetapi soalan ni panjang kerana soalan ni akan memberi murid-murid 10 markah. Ya. So, and also this is one of the easiest questions in the whole year. Okay. Bab ini adalah bab yang kalau murid-murid tahu kaedah untuk lukis graf-graf ini, inilah antara bab yang lebih senang di dalam SPM. So, saya berharap murid-murid akan berlatih dengan rajin nanti untuk hafalkan kaedah soalan ini. Kerana inilah soalan yang memberi banyak markah. Okay, 10 markah untuk satu soalan. So, in this video, kaedah ini ialah semua yang kita akan belajar. Saya takkan ajar perkara baru selepas ini ya. Saya hanya akan memberi satu contoh lagi, dan selepas itu saya akan suruh murid-murid untuk buat kerja rumah dan cuba untuk guna kaedah ini untuk sendiri. Okay, so sekarang saya nak lihat contoh daripada muka surat 131. Okay, di sini kita telah diberi soalan ini. Kita nak maksimumkan K sama dengan 4X tambah 3Y takluk kepada 5 ketaksamaan ini. Okay, untuk contoh ini saya tak akan lukis kerana bila saya lukis it's a bit messy lah, susah untuk murid-murid tengok. Oleh itu sekarang saya akan guna calculator graph di dalam komputer untuk lukis 5 graf ini ya. Okay, sekarang saya sudah masuk ke dalam calculator graph saya. So
Kalau murid-murid nak gunakan website ini untuk semakkan graf-graf yang kamu lukis nanti, kamu boleh ingatkan website dia geogebra.org/calculator. Okay. Inilah website yang saya guna untuk lukis graf. Dan murid-murid boleh lukis graf juga dan semak jawapan graf, soalan graf nanti ya. So di dalam soalan ini kita disuruh lukis graf untuk ketaksaman X tambah Y sama dengan 800. So saya akan tulis X tambah Y sama dengan 800. Dan di sini, okay, then I'll zoom out a bit so that we can see the graph. So we have the graph here, okay. Dan selepas itu saya akan lukis semua graf yang lain. So graf kedua ialah untuk 2X tambah Y sama atau kurang dengan 1000. Graf 3 ialah X kurang atau sama dengan 350. X sama dengan 0 dan Y lebih atau sama dengan 0. Okay. So di sini saya telah lukis 5 graf untuk 5 ketaksaman ini. So bila saya buat soalan ini, saya boleh tengoklah rantau yang kita perlu. Bila saya fikirkan dengan rantau yang diperlukan dengan ketaksaman, ini ialah rantau ini ya, di antara 0 hingga 350 pada X, dan daripada sini garisan merah dan garisan biru ini dan sampai garisan hijau ini, dan back down to 00. Rantau pertama ini adalah rantau yang ditakrifkan ya. So sekarang kita nak maksimumkan 4X tambah 3Y sama dengan K ya. So kita nak lukis 4X tambah 3Y. Okay, so ini sama dengan K, tetapi sekarang kita tidak tahu apakah nilai K. Oleh itu saya akan letak satu nombor yang saya fikir ialah senang untuk lukis. So tapi sekarang kerana saya buat dalam calculator, saya boleh letak apa-apa nombor yang saya sukalah, sesuka hati saya. Dan saya boleh tengok di sini, kalau dia ialah sama dengan 400, saya akan dapat garisan yang kelabu ini. Ini kelabu square, right? So kita boleh tengok bahawa garisan yang terakhir yang saya lukis untuk fungsi objektif kita di sini dan bukan di tempat akhir rantau ini. Oleh itu saya akan pindahkan garisan ini dengan pembaris dan sesiku dalam bila saya buat dia dengan pen dan paper, kertas. Tetapi kerana dia di atas komputer, saya boleh tukarkan nombor di sini dan pindahkan graf ke atas. Okay, murid-murid boleh tengok graf kelabu ini telah pindah ke atas. Dan saya boleh pindahkan dia lebih lah. So pindah. Saya nak pindahkan dia sampai graf kelabu ini, okay, simpang rantau ini pada satu titik sahaja ya. So seperti bila kita ada tangent untuk lengkung. So pindahkan dia. So saya sudah tukar 4X tambah 3Y sama dengan 2000. Masih lagi garisan ini crossing at more than, simpang rantau ini di lebih daripada 2 titik, 1 titik. So saya akan sambung dan pindah dia. Okay, so almost there. So just a bit more. Okay, yeah. So di sini kita boleh tengok garisan kelabu ini, simpang rantau ini di satu titik di sini saja. Zoom in now. So you can see what is this coordinate. So coordinate ini adalah 200, 600. So 200, 600 ini adalah koordinat maksimum kita.
kita tahu dengan lukis graf tadi, kod titik maksimum kita adalah 200, 600. Okay. Oleh itu, kita tahu maksimum K ialah 4 darab 200, kerana 200 adalah koordinat X, tambah 3 darab 600 iaitu koordinat Y. So kita sekarang ada 800 tambah 1800 untuk dapat jawapan K maksimum ialah 2600. The important bit that we want to learn here is how to move this graph. So kalau murid-murid ingat, pada permulaan dia saya lukis graf ini di bawah sini, dan saya telah pindahkan graf ini secara perlahan-lahan ke atas sampai saya dapat di titik yang simpang graf rantau itu pada satu titik sahaja. Okay, now I want the students to go and try this. Okay, so sekarang saya nak murid-murid cuba untuk guna kaedah ini dalam soalan muka surat 132 hingga 137. So bila murid-murid sudah buat soalan-soalan ini, tolong semak jawapan dan membuat pembetulan. Kita akan bincang soalan-soalan ini pada hari Sabtu 2 minggu depan. So hari Sabtu ini tak ada kelas kerana dia ialah cuti. Kita akan ada kelas pada bulan Oktober, hari bulan 9. Hari bulan 9 bulan Oktober kita akan bincang soalan-soalan ini. Okay, that will be all for today. Bye bye everyone.